Recording in progress. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya tip jemputan yang kita jemput khas dari Saitun University College, di mana kita ada beberapa kaunselor yang ada di dalam live webinar kita pada hari ini. Tak lupa juga kita ada beberapa agensi di mana dia sudi join live kita pada hari ini untuk mendengar berkenaan dengan program yang kita nak tawarkan pada hari ini. Jadi program yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah berkenaan dengan taklimat pendidikan formal dan laluan serta hala tuju pengajian dalam bidang logistik dan juga perkapalan. Jadi untuk program sesi webinar kita pada hari ini, kita akan berbincang berkenaan dengan di manakah hala tuju pelajar-pelajar lepasan SPM di dalam program yang kita akan tawarkan kepada pelajar-pelajar. Adakah ia bersesuaian dengan zaman sekarang ni, di mana kita sekarang ni kita menghadapi sesi COVID-19 dan juga ada yang boleh dikatakan tertanya-tanya apakah itu logistik dan apakah program ini menawarkan apa untuk masa depan mereka. Jadi saya nak ucapkan, saya nak jemput khas daripada Saitun University College sendiri, iaitu Cik Azrin, untuk kita jemput dia untuk di dalam sesi live kita. Cik Azrin. Ya, saya. Ya, Cik Azrin, apa khabar Cik Azrin? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Sihat Cik Azrin. Okey Alright, apa sepanjang program PKP ni apa Cik Azrin buat sekarang ni untuk menaikkan program logistik di semua pelajar-pelajar kita? Okey, tak dengar tadi Cik Azrin. Tak maaf, kurang jelas. Kalau saya ulang belum tentu sama. Tak apa. Saya nak kuatkan sikit dia punya volume. Sekejap Okey. Okey, boleh. Okey. Okey, kita nak recap balik soalan tadi. Kita nak berbincang berkenaan dengan program apa yang kita nak tawarkan kepada pelajar-pelajar. Sebab itu antara entiti yang paling penting apa yang kita nak bincangkan pada malam ni. Kemungkinan ada juga pelajar-pelajar yang tak tahu berkenaan dengan program logistik ni sebenarnya apa. Ada ke program diploma untuk program logistik? Dan apa hala tuju mereka selepas tamat pengajian diploma logistik ni, ke mana mereka nak pergi? Jadi soal tanda tanya ni semuanya bukan setakat pada pelajar-pelajar. Kita juga dihadiri oleh ibu bapa yang hadir di dalam kita live webinar kita pada hari ini. So dia meminta kepada Cik Aziz sendiri untuk memberikan satu jawapan yang konkret kepada mereka supaya mereka faham dengan apa yang kita berikan. Boleh Cik Azrin? Boleh. Okey, Cik Azrin. Sebelum tu boleh tak Cik Azrin kenalkan diri Cik Azrin, siapa diri Cik Azrin? Apakah peranan Cik Azrin di Saitun University College? Silakan Cik Azrin. Assalamualaikum, selamat malam. Okey, nama saya Azrin. Okey, yang mana saya selaku kaunselor di Saitun University College dan untuk bahagian pengurusan pengambilan pelajar. Jadi segala pendaftaran dan segala apa sahaja untuk orang kata penerangan tentang program, dan saya juga boleh bagi orang kata hala tuju selepas pelajar tu habis belajar BSPM. Jadi insyaAllah saya boleh bantu saya boleh bantu pelajar-pelajar yang mana baru BSPM ataupun ada diploma ataupun ijazah yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang logistik. Saya akan terangkan tentang program-program tersebut. Sekejap lagi saya akan terangkan program tu. Okey, baik. Cik Azrin, boleh tak Cik Azrin ceritakan berkenaan dengan program yang ditawarkan? Apakah program yang ditawarkan oleh pihak Saitun University College, dan juga Cik Azrin sendiri akan suggestkan program apa yang bersesuaian dengan mereka pada topik yang kita bincangkan pada malam ini. Silakan Cik Azrin. Okey, so untuk setakat sekarang ni kita menawarkan program dalam bisnes. Kita ada untuk syarat kita ada untuk program yang mana
bersesuaian student-student yang mempunyai kurang daripada 3 kredit. Jadi kita akan menawarkan dia dalam program Certificate in Business. Okey, di mana program Certificate in Business pelajar boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma. Maknanya daripada dia program certificate, okey, dan dia terus boleh sambung ke peringkat diploma. Okey, dalam diploma dia boleh ambil jurusan dalam bidang logistik. Dalam bidang logistik, pengurusan logistik. Okey, jadi saya tahu Cik Sir, sebenarnya ramai yang tak faham tentang logistik, betul tak Cik Sir? Betul. Ramai yang tertanya-tanya. Ada yang kata logistik ni apa benda ni, kena bawa lori ke? Paling teruk ada yang saya jumpa macam itulah. Betul, sebab memang kalau kebanyakannya memang kurang jelas tentang logistik. Sebenarnya bagi saya terangkan sikit berkenaan dengan logistik, boleh Cik Sir? Boleh, silakan. Boleh Memang itulah tujuan kita hari ni. Okey, jadi saya terangkan tentang logistik. Okey, apa itu logistik? Logistik ni adalah salah satu, sebenarnya kalau kita tahu, logistik ni sebenarnya dikelilingi kita ni sebenarnya adalah logistik. Kita tengok sendiri kereta. Okey, kereta iaitu contoh pengangkutan yang kita ada dekat rumah iaitu logistik. Okey, kereta ataupun kereta api, airport, okey, lori, company orang kata lagi airport ataupun dalam bidang pelabuhan, perkapalan, itu adalah logistik. Sebenarnya logistik ni besar. Logistik ni sangat-sangatlah besar sebenarnya. Okey, dia mempunyai 3 kategori iaitu darat, laut dan udara. Okey, 3 kategori darat, laut dan udara. Okay, contoh kita ambil darat. Darat ni contohnya menggunakan pengangkutan dari darat iaitu transportation, orang panggil transportation ataupun pengangkutan. Kita ambil sendiri dekat IKEA. Okay, IKEA ataupun company Shopee ataupun GNT. Kita tahu GNT iaitu company logistik. Okay, Pos Malaysia iaitu logistik. So itu adalah logistik darat ataupun pengangkutan darat. Dia logistik ni meluas. Okay, contoh daripada sesuatu ataupun daripada kilang ataupun daripada luar negara pergi ke satu kilang dan bagi ke customer. Itu adalah logistik. So logistik ni kalau kita tahu, syarikat logistik di seluruh Malaysia ataupun termasuk termasuk dengan antarabangsa iaitu dalam Malaysia sahaja ada 8,500 syarikat logistik. 8,500 syarikat logistik. Mungkin sekarang dah ada penambahan Jadi syarikat logistik ni sebenarnya besar. Dalam ekonomi sekarang ni Cik Sir, dalam musim-musim PKP ni sebenarnya, kalau kita tahu antara industri yang tak terjejas adalah logistik. Betul tak Cik Sir? Saya kurang pasti macam itu. Boleh tak Cik Azrin jelaskan kenapa sektor logistik ni dia tak terkesan di dalam tempoh PKP ni? Okey. Kenapa tak terkesan? Okey, kalau kita tahu sendiri dalam dunia ataupun dalam seluruh dunia ni kita antara negara Malaysia ni banyak yang mana kita mengimport barang ataupun import dan ekspor barang daripada China, Thailand, Vietnam, luar negara USA ataupun Kanada. Jadi kita dalam Malaysia ni kita menggunakan ataupun perkhidmatan dari laut dan darat. Kebanyakan sekarang ni kita ambil sendiri barang daripada China. Okey, kita barang daripada China. Jadi transportation ni sebenarnya ataupun logistik ni memang tak terjejas. Takkan terjejas sebab apa? Adalah industri yang paling penting. Industri yang paling penting. Melainkan orang kata kita sekarang pun walaupun kita sekarang dah lockdown, duduk kat rumah, tapi kita tetap membeli di Shopee, Lazada, kan, barang-barang secara online. Jadi walaupun dalam ekonomi sekarang ni yang orang kata tak menentu, tapi tentang untuk logistik tetap berjalan. Jadi bagi saya kalau seseorang tu yang nak peluang untuk pekerjaan ataupun peluang untuk industri yang tak terjejas dalam musim-musim COVID ni, okey, adalah industri logistik. Industri logistik orang kata masih kukuh. Orang kata tak ada, orang kata tak goyang walaupun masa COVID ni, tapi kalau kita tengok sendiri adalah company-company yang kuat iaitu Shopee, Lazada. Okey, sekarang ni walaupun musim-musim PKP
tapi dalam musim PKP adalah sale makin naik, makin tinggi. Sebab saya pun sendiri Saya setuju apa yang Cik Azri cakap tu. Kalau kita tengok dalam situasi PKP ni, lambakan online shopping ni makin meningkat. betul. Itu memang betul. Jadi macam saya sendiri pun kalau kata pembeli secara online pun memang Shopee, Lazada tu memang akan beli. Kan? Memang akan beli. Jadi kita duduk kat rumah ni tapi pengangkutan kita akan gunakan transportation. Jadi logistik sangat-sangatlah orang kata zaman sekarang ni orang kata antara yang paling tinggi market dia di pasaran. Okey, baik. Satu penerangan yang bagi saya sangat jelas, tapi mungkin ada pelajar-pelajar dia mungkin lagi nak tahu berkenaan dengan definisi logistik. Jadi boleh tak dari sudut pemahaman Cik Azrin sendiri, boleh tak Cik Azrin terangkan definisi logistik ni dengan lebih mendalam supaya mereka semua dia dapat tahulah program logistik ni sebenarnya dia takkan pupus sampai bila-bila ke, ataupun bisnes logistik ni dia ada musim-musim ke. Boleh tak Cik Azrin terangkan perkara itu supaya mereka semua nampak dan tahu program logistik yang kita tawarkan ni sebenarnya bersesuaian dengan mereka. Dan satu lagi, mungkin apa-apa yang Cik Azrin nak tambah, silakan. Boleh. Okey, saya akan terangkan lagi definisi ataupun saya akan mendalami lagi apa itu logistik. Okey, kita tahu kita mempunyai pelabuhan. Ramai yang tahu. Mungkin kita tak tahu apa itu logistik, tapi kita tahu apa itu pelabuhan, betul? Boleh tak saya nak tahu berapa ramai kat sini, 32 orang yang ada kat sini, berapa ramai yang tahu pelabuhan? Boleh komen tahu. Berapa ramai yang tahu tentang pelabuhan, perkapalan, oil and gas? Berapa ramai yang tahu? Saya nak tahu berapa ramai yang tahu tentang pelabuhan, perkapalan. Okey, boleh komen tahu. Saya nak tahu berapa ramai yang tahu. Kita nak tahu juga Cik Isa, berapa ramai yang faham tentang pelabuhan kan, perkapalan ni kan, berapa ramai yang tahu? Okey, jadi sementara kita tunggu respon pada diorang, saya nak bagi tahulah, kita bukan setakat live di Zoom meeting saja, tapi kita bersiaran secara langsung di Facebook. Boleh Cik Azrin bagi tahu Facebook kita live di mana? Kita ada di Saitun University, kita ada Malaysia Enforcement untuk page. So page itulah antara yang kita tengah bersiaran langsung sekarang ni. Jadi kita nampak kat situ ramai yang faham. Ramai yang tahu tentang logistik tu apa, Cik Isa. Ramai. Okey. Jadi pelabuhan. Okey, kita ambil pelabuhan. Kita ada pelabuhan Johor PTP PTP Johor Bahru, pelabuhan Kelang, okey. Pelabuhan Utara pun kita ada, okey. Jadi antara pelabuhan Port Kelang kan. Jadi kalau dekat Johor antara pelabuhan yang besar iaitu PTP dan yang baru-baru ni iaitu Pengerang, Pengerang Johor. So ramai yang tahu tentang Pengerang Johor. So antara demand market tentang peluang pekerjaan tu tinggi dalam pelabuhan ataupun di Johor Bahru iaitu Pengerang Johor. Jadi kita ambil dekat PTP Johor, Port Kelang, okey, dan banyak lagi sebenarnya pelabuhan ni banyak sebenarnya. Kalau kita kira pelabuhan memang tentang industri pelabuhan ni sangat-sangat orang kata banyak tentang kita punya position dalam bidang logistik. Okey, maksudnya bila kita ada kelulusan dalam logistik, kita ada kelulusan dalam diploma logistik, ijazah dalam bidang logistik, kita punya kerjaya tu, contoh kita ambil yang kita ada diploma logistik ataupun kita ada ijazah logistik, apa kerjaya yang kita boleh buat ataupun apa kerjaya yang akan datang kita boleh masuk? Kita boleh kerja dalam bidang di sektor pelabuhan. Kita boleh kerja dalam sektor company-company transportation ataupun dalam bidang logistik. Contoh kita ambil company yang kita kenal IKEA, Shopee, Lazada. Jadi company apa lagi? Company Foodpanda tu pun dikira sebagai logistik ke macam? Foodpanda, itu semua company logistik. Jadi kita ambil lagi company-company yang besar, kita ambil company besar mungkin tahu ataupun mungkin tak pernah dengar. Company Petronas, Shell, itu adalah company-company logistik. Amanda, Airport Berhad, dekat kalau dekat Selangor iaitu airport di KLIA Airport, itu adalah company logistik yang menggunakan udara.
Okey. Sebab tu saya cakap logistik ni mempunyai 3 kategori, darat, laut dan udara. Jadi semuanya adalah logistik. Tak ada istilah orang kata kalau dalam bidang logistik ni orang kata peluang untuk pekerjaan tu susah. Bagi saya adalah paling senang dalam bidang logistik. Sebab apa logistik ni walaupun kita nak kerja dalam sektor kerajaan pun ada logistik. Walaupun dalam kerajaan. Contoh kita ambil dalam PDRM. PDRM pun ada dalam bidang logistik juga. Cik Azrin, boleh tak Cik Azrin senaraikan senarai company logistik yang ada di darat, udara dan laut yang mungkin diorang pernah dengar tapi diorang tak tahu sebenarnya itu adalah company logistik. Mungkin Cik Azrin boleh senaraikan dalam satu dua macam tu. Okey, kita ambil company udara dulu. Airport. Airport dekat Malaysia ni sebenarnya saya tak terkira lah, saya tak tahu, tak sure berapa dalam airport dekat Malaysia ni, tapi memang banyak. So itu adalah airport menggunakan ataupun menggunakan logistik udara. Airport Berhad. Okey, tak kisahlah. Sebagainya tu lah. KLIA ke, airport dekat Johor ke, kan, airport dekat Penang ke, Terengganu ke, Kelantan ke, kan. Jadi Langkawi itu adalah menggunakan logistik ataupun menggunakan pengangkutan udara. Kita ambil pula pengangkutan laut. Okey, kapal. Itu yang dikatakan kapal ataupun shipping. Okey, kapal. Kapal ni dia akan menggunakan pengangkutan ataupun logistik iaitu laut. Okey, dia akan ambil barang daripada China. Okey, kita ambil sendiri Dekat pelabuhan semua adalah ada industri daripada shipping menggunakan kapal. Okey, dekat pelabuhan. Jadi company-company yang kita tahu ataupun kita pernah dengar kalau dekat Malaysia ni sebenarnya company shipping ni banyak. Memang banyak. Tak terkira lah. Sebab apa? Dalam industri shipping ataupun perkapalan ni sebenarnya antara income yang tinggi dalam bila kita ada position ataupun kita bekerja. Jadi perkapalan shipping ni dia menggunakan laut. Okey, dan bila dah sampai ke laut, dia akan pergi ke darat pula. Okey, sebab apa? Barang tu daripada China dia akan turun ke laut. Dia akan turun pergi ke darat. Pergi ke pelabuhan. Okey, so maknanya kalau student tu ada kelulusan dalam diploma, dia boleh kerja dalam pelabuhan. Okey, pelabuhan ni banyak sektor. Okey, dia boleh pergi dalam pelabuhan laut dan darat. Contoh dia nak kerja dalam industri oil and gas pun boleh juga. Oil and gas maknanya dia akan bekerja dalam company laut lah. Okey, dia akan bekerja dekat company laut. Jadi bila dia kata bila satu masa tu dia nak berhenti dan umur dia dalam 40, dia nak kerja dekat darat, dia boleh pergi dekat pelabuhan. So maknanya bidang ni sebenarnya banyak cabang. Meluas. Sebab tu saya cakap darat, laut dan udara. Darat, laut dan udara. Bila dia dah berminat ataupun dia dah orang kata dah habis tempoh untuk bekerja dekat laut dan bekerja dekat darat, dia boleh pergi dekat PTP, Pengarang Johor, pelabuhan-pelabuhan dekat Malaysia ni. Dia boleh industri logistik dekat company-company lain. Contoh kita ambil company-company macam Tiong Nam Company, lebih daripada beratus company dekat Malaysia ni, kan. So besar. Logistik ni sangat-sangat besar sebenarnya industri dia. Okey. So itu dah antara penerangan saya, Cik Syah, tentang pasal logistik. Bagi saya penerangan tu dapat menjawab semua persoalan. Jadi saya nak bagi tahu kepada sesiapa pelajar-pelajar yang ada dekat sini atau kemungkinan ada ibu bapa yang join webinar kita pada hari ini ingin bertanyakan apa-apa soalan kepada Cik Azrin nanti, boleh gunakan ruangan chat box. Anda boleh tanya apa sahaja soalan. Saya akan baca satu persatu dan saya akan ajukan pada Cik Azrin untuk menjawab soalan anda. Jadi kalau boleh, soalan tu kalau boleh biarlah berkenaan dengan program dan juga topik yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, Cik Azrin. Kita nak terangkan berkenaan dengan syarat kelayakan untuk program diploma logistik Cik Azrin? Boleh. Okey. Boleh tak Cik Azrin terangkan berkenaan dengan syarat kelayakan di mana mungkin kita kat sini mungkin ada lepasan SPM,
kita ada lepasan diploma dan mungkin ada daripada lepasan program-program yang lain. Boleh tak Cik Azrin terangkan berkenaan dengan syarat kelayakan tersebut? Silakan Cik Azrin. Boleh. Okey, untuk syarat kelayakan untuk diploma. Okey, untuk syarat kelayakan diploma. Okey, kita mula daripada sertifikat dulu, sijil. Boleh. Sekiranya student dia tak cukup syarat, dia tak cukup ada 3 kredit dalam SPM. Okey, dan dia boleh ambil dalam jurusan ataupun ambil dalam bidang Certificate in Business. Okey, Certificate in Business tadi, di mana pelajar tu ada syarat 2 kredit tapi dia ada BM dan sejarah lulus. Okey, dia boleh ambil jurusan iaitu Certificate in Business tadi dalam tempoh 1 tahun 4 bulan. Selepas dia ambil Certificate in Business tadi, diwajibkan pelajar tu ambil terus ke peringkat diploma. Okey, dia boleh ambil terus pergi ke peringkat diploma dan diploma dia boleh ambil dalam bidang jurusan iaitu diploma untuk logistik, pengurusan logistik. Jadi diploma ni tempoh pengajian ni 2 tahun 6 bulan. Okey, 2 tahun 6 bulan. Dalam tempoh 2 tahun 6 bulan tu kita akan dedahkan dia dalam bidang-bidang pengangkutan laut dan udara. Kita akan tempatkan dia dalam industri-industri sebenar. Macam kita sendiri pihak universiti, company iaitu universiti ada bekerjasama dengan banyak company dekat luar. Okey, salah satunya kita ada company Safeguard Oceanic, okey, yang mana kita akan hantar pelajar tu untuk praktikal kat sana. Jadi selain daripada tu banyak lagi company-company lain. Jadi kita akan dedahkan student tu dalam peringkat diploma pun dia akan praktikal kat situ. Dia dah boleh dapat pendapatan kat situ, dapat pendapatan sampingan untuk peringkat diploma. Bila disambung ke peringkat ijazah, kita ada juga peringkat ijazah. Okey, untuk diploma syarat kelayakan ni 3 kredit. 3 kredit untuk SPM, 2 yang paling wajib ada itu BM dan sejarah wajib lulus. Okey, untuk pergi peringkat ijazah, sekurang-kurangnya diploma dia tu kena dapat 2.0. Maknanya kalau dia nak sambung ijazah dia kena ada pointer dia 2.0 lah. 2.0 barulah dia boleh ambil peringkat ijazah. Ijazah iaitu logistik e-business, logistik e-commerce. Okey, dalam bidang logistik juga sama, dalam aliran yang sama. Okey, baik. Daripada penerangan start daripada sertifikat sampai ke diploma dan yang terakhir sekali adalah ijazah sendiri ya. Yes, betul. Jadi semua program tu dah memang disediakan oleh pihak Saito Universiti ya. Ya, betul. Kita mempunyai pengiktirafan kita disediakan program ni dari Saito University dan juga kita mempunyai pengiktirafan iaitu MQA. So tak ada masalah lah untuk pelajar-pelajar ni bila habis belajar dia nak gunakan sertifikat kita nak kerja dalam sektor swasta boleh, sektor kerajaan pun boleh, tak ada masalah. So kita mempunyai pengiktirafan penuh. So tak ada masalahnya itu. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey, Cik Azrin. Bagaimana program ni, program dari segi diploma, ijazah ataupun sertifikat dan sebagainya, bagaimana program ni dapat membantu anak muda lepasan SPM untuk mencipta karier lepas tamat pengajian. Jadi mungkin diorang nak tahu juga bila diorang dah habis belajar ke mana hala tuju mereka dan apa jawatan yang mereka dapat ke, ada ke kerja kosong. Boleh tak Cik Azrin terangkan? Boleh. Okey. Sebenarnya dalam bidang logistik bagi pendapat saya, sekiranya pelajar-pelajar yang masuk dalam bidang logistik, dia bukan sahaja boleh kerja ataupun boleh kerja makan gaji. Bermaksud bukan sahaja dia boleh bekerja dalam makan gaji, tapi dia boleh jadi seorang usahawan. Okey, kenapa saya boleh cakap usahawan? Sebab apa? Dalam bidang logistik dia ada broker, orang kata broker kapal. Kalau dalam panggilan dia iaitu broker kapal ataupun di mana dia macam broker rumah juga, tapi dia bahagian broker kapal ni. Dia boleh jadi seorang usahawan dan dia juga boleh buka company industri dalam bidang logistik sendiri. Jadi bagi saya itu adalah satu peluang kalau kita ada kelulusan ini. Dan selain daripada itu, untuk dari segi dia punya kerjaya, selain daripada bidang logistik, macam saya cakap tadi, bidang kerjaya logistik ni kalau orang kata kita ada kelulusan diploma ataupun ijazah, banyak company orang kata yang kita boleh masuk. Tak perlu risau sebenarnya, tak perlulah orang kata nak habis belajar tu lagi kita nak orang kata takut habis belajar kan, takut tak ada kerja apa semua. Sebab macam saya cakap,
company logistik ni sebenarnya satu dunia. Kalau tak ada dekat Malaysia, tak ada dekat Singapura kan. Sebenarnya logistik ni dekat Malaysia pun dah berlambak, dah banyak sangat. Orang panggil bahasa pasar dia berlambak lah. Bahasa pasar dia berlambak lah. Jadi dekat Malaysia pun dah banyak, apa lagi kita nak bagi kat Singapura. Kalau kata kita nak ambil peluang dekat luar negara pun boleh. Pun boleh juga. Kita boleh gunakan sijil ataupun diploma kita ni untuk pergi ke peringkat antarabangsa. Kan sebenarnya dalam di Malaysia pun, okey, saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh saya punya makcik saya sebenarnya, makcik saya sendiri ada dalam DPTP Johor Bahru. Okey, baru berumur tak silap saya dalam 30 lebih macam tu. Okey, tapi sekarang ni dia daripada muda kerja dalam bidang logistik sampailah sekarang. Okey, sampailah sekarang ni. Okey, dah lebih daripada 10 tahun lah saya rasa. Jadi sekarang ni dia mempunyai pangkat sekarang ni pangkat dia iaitu saya rasa manager kat atas lah. Tapi dia punya tentang pendapatan dia sangat-sangat stabil sekarang. Sangat-sangat stabil. Saya tengok dari segi pendapatan sangat-sangat stabil. Saya tak tahu berapa tapi stabil. Jadi logistik ni sebenarnya kalau dalam aliran logistik kalau kita tahu antara gaji yang tertinggi untuk salary yang tertinggi dalam bidang antara bidang-bidang lain iaitu logistik. Sebab apa? Company logistik adalah company-company yang kuat. Company-company yang kukuh. Okey, jadi tak perlu risaulah. Bagi saya dengan zaman-zaman COVID ni, okay, kalau kita ambil aliran dalam bidang logistik ni, insya-Allah peluang kerjaya, saya boleh cakap peluang kerjaya lepas habis tamat pengajian tu ada. Okey, ada. Tapi pelajar kena berusaha. Pelajar kena berusaha, kena dapatlah pencapaian yang elok kan, dapat pencapaian yang orang kata sedap, orang kata untuk pegawai tu ambil untuk bekerja kan. Tak bolehlah belajar tu main-main kan. Jadi kita dah ada program ataupun kita dah ada sijil diploma yang kata market dekat pasaran. Jadi ambil peluang tu. Ambil peluang tu, okay, nak kerja dalam bidang logistik dekat Malaysia ni, lebih daripada 8,500 syarikat logistik termasuk antarabangsa pun ada dan dalam Malaysia pun ada. Lebih daripada 8,000 syarikat logistik 8,500 syarikat logistik. Banyak sebenarnya. Gaji pun average kalau saya ambil anggaran gaji permulaan dalam diploma in logistik. Dalam diploma in logistik average gaji ini permulaan kalau kita bermula dengan orang panggil eksekutif eksekutif basic sekurang-kurangnya basic dalam tangan dah ada 2,000 lah. Itu belum masuk lagi dengan overtime kan, ada lagi allowance lain lah. Dan kalau ada ijazah, dia dari segi kenaikan gaji pun tengok pada tahun. Okey, kalau hari ni kita bekerja setahun, dia ada kenaikan gaji. 2 tahun ada kenaikan gaji, 3 tahun ada kenaikan gaji lah. Tapi kalau kita kerja lebih daripada 5 tahun dalam industri logistik, insya-Allah saya boleh cakap lebih daripada 5 tahun ataupun 10 tahun dalam bidang logistik ni, kita antara orang yang stabil dari segi income yang stabil. Yang orang kata senang lah. Panggil orang kata panggil perkataan tu senang lah. So kurang-kurangnya kena ada ijazah. Belajarlah sampai ijazah. Diploma awak boleh pergi sampai eksekutif. Awak ada ijazah, awak pergi sampai ke manager ke atas. Macam tu. Baik, kita ambil soalan daripada chat box kita dulu sebelum kita ke soalan yang seterusnya. Daripada saya tak dapat nama dia tapi nama dia user kat sini. Cik, boleh ke saya ambil diploma perniagaan antarabangsa untuk kerja dalam sektor logistik? Diploma perniagaan antarabangsa untuk kerja dalam bidang logistik. Diploma perniagaan antarabangsa itu dalam bidang bisnes lah. International business. Lebih kepada bisnes kan. Bidang diploma perniagaan antarabangsa. Okey, dia tak ada masalah. Okey, cuma apa awak kena faham kat situ maksud logistik dengan bisnes. Okey, dalam bidang logistik pun dah ada akan belajar subjek bisnes. Okey, cuma dalam subjek diploma in logistik sendiri dia banyak lagi mendalami tentang logistik. Okey, kalau dalam bisnes dia adalah general, tapi dalam bidang logistik dia lebih daripada dia lebih mendalami tentang logistik. Contoh, kita akan belajar macam mana untuk import export barang daripada Malaysia ke luar negara, daripada luar negara ke Malaysia. Dia ada apps dia ada sistem dia. Dia ada sistem dia sendiri, okey. Dan satu lagi kelebihan
Zaitun University, okey, yang mana student-student yang belajar dekat Zaitun University, okey, kita mempunyai kerjasama dengan CLT. Okey, CLT di mana pelajar-pelajar tu kalau kata orang yang dalam bidang logistik ni fahamlah tentang apa itu CLT apa tadi? Saya aku cakap. CLT. CLT. Salah sebut pula. Cepat lupa CLT tu. Jadi student boleh ambil dalam sertifikat tu, maknanya kita ada kerjasama. Ataupun dan student tu boleh ambil dalam untuk sertifikat CLT tu. Sebab apa? Kalau orang belajar dalam bidang logistik ni, kalau dia ada advantage, dia ada CLT tu, advantage pada dia lah. Dia macam ada kredit kat situ lah. Dari segi kenaikan gaji dan orang trusted untuk ambil dia bekerja tu lebih tinggi. Kita ke soalan yang seterusnya daripada Izzah Jazlina. Kalau saya nak ambil logistik management, diploma berapa tahun ni cik? Dan ada satu lagi yang disebut berkenaan dengan logistik ni, logistik boleh ambil asasi ke? Jadi ada dua kat situ soalan. Logistik boleh ambil asasi ataupun tidak. Dan yang kedua, kalau nak ambil logistik management, diploma ni berapa tahun dia punya tempoh pengajar dia? Okey, diploma in logistik management, diploma dia 2 tahun 6 bulan. Okey, dalam tempoh 2 tahun 6 bulan ni kita dah dedahkan awak lah dalam industri sebenar. Okey, buat pengetahuan awak semua yang mana minat dalam bidang logistik, di Zaitun University kita ada industri sendiri. Okey, antara universiti ataupun antara dalam bidang logistik. Sebenarnya kalau kita nak tengok dalam industri logistik dekat Malaysia, antara company ataupun universiti yang ada industri logistik sendiri iaitu Zaitun University. Okey, mungkin adalah company-company dekat luar lain ataupun universiti di luar, tapi Zaitun University menawarkan ataupun Zaitun University ada kerjasama dan ada company sendiri dalam industri logistik sebenar. Okey, iaitu Safeguard Oceanic. Okey, di mana student-student kita ni sebenarnya banyak bekerja dekat situ. Banyak diserap bekerja kan, ada kerja dekat company Safeguard Oceanic, ada kerja dekat company Safeguard Asia kan. Jadi peluang untuk student ni masuk dalam industri kita sangat-sangat orang kata mudahlah nak dapat. Kan kita ambil balik tadi soalan tadi tu Cik Isa. Saya dah lari sebab bidang lain tajuk lain pula. Logistik management 2 tahun 6 bulan. So 2 tahun 6 bulan, 6 bulan tu kita akan praktikal lah. Pelajar tu akan praktikal dekat industri yang mana kita ada industri kita sendiri ataupun student tu nak praktikal dekat pilihan dia sendiri. Terpulang pada dia. Okey, satu lagi yang berkenaan dengan logistik boleh ambil asasi ataupun tidak? Okey, dalam logistik kita ada course foundation ataupun dalam bahasa Melayu asasi, foundation in business dan business study, iaitu student tu belajar asasi 1 tahun, lepas tu dia terus lompat ke logistik. Ada, boleh. Dia boleh ambil untuk foundation ataupun asasi. Okey. Adakah program bisnes ni ada hubung kait dengan logistik? Ataupun Cik Azim boleh cakap logistik is business ataupun benda tu lain daripada itu? Logistik lain, bisnes lain. Okey, tapi dalam bidang logistik dia wajib tahu tentang bisnes. Okey, bila student tu belajar tentang bisnes, okey, dia wajib tahu tentang logistik. Jadi dia sebenarnya dalam aliran yang sama. Cuma kelebihan student kita di mana kita mempunyai diploma in logistik management, pengurusan logistik. Dalam pengurusan logistik ni kita ada selitkan tentang bisnes, kita ada selitkan tentang logistik, kita akan selitkan tentang pengurusan, macam mana dia nak buat, macam mana dia nak ambil import export barang dekat dalam negara dan luar negara, macam mana dia nak menggunakan sistem-sistem tentang logistik. So kita ada juga company-company logistik, jadi student tu boleh bekerja dekat situ sendiri kan. Kita akan dedahkan student tu dalam industri sebenar. Itu yang menarik dia. Jadi dalam aliran yang sama bisnes dan logistik, cuma kelebihan ada kelulusan diploma in logistik, dia dia fokus tentang logistik dan dia lebih faham tentang logistik tu. Saya kalau nak tanya apa-apa soalan, boleh gunakan ruangan chat box, boleh gunakan ruangan chat box untuk bertanya apa-apa sahaja soalan. Dan kalau boleh soalan tu biarlah berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Salah satu soalan macam daripada Aina Nasuha,
dalam satu universiti ada wataniah ke. So sebenarnya kalau ikutkan ada, tapi program tu yang ini sebenarnya di luar daripada tajuk yang kita bincang. Jadi kita tak boleh nak mendalam sangat soalan awak. Jadi Boleh setakat sir, apa yang saya boleh boleh. bagi tahu Boleh. ada. Itu saja. Ada. Tak ada masalah. Hmm. Kalau kata dia ada dalam dia ada diploma in logistik, dia nak terlibat dalam kita punya kelab-kelab, boleh, tak ada masalah. Dia nak masuk dalam kelab askar wataniah, terpulang pada student, tapi Itu ikut sebagai pada awak aktiviti punya minat tambahan lah. lah. Itu terpulang pada dia, kelab-kelab Okey, tu. baik. Cik Azrin, sebetul kita menunggu soalan daripada pelajar-pelajar yang lain. Suka saya nak ingatkan sekiranya kalau ada pelajar-pelajar ingin nak mencatat apa-apa berkenaan dengan poin-poin yang kita bincangkan pada hari ini, anda dibenarkan untuk mencatat apa-apa. Kalau ada pen dan kertas lebih bagus, anda boleh catat sebab kita akan berbincang berkenaan dengan khusus pengajian, berapa tahun tempoh pengajian, di mana kampus kita, berapa yuran pengajian, berapakah beasiswa yang kita tawarkan. Jadi banyak benda yang kita akan beritahu. So kita takut tak boleh nak ingat semua. Saya betternya boleh standby lah pen dan kertas untuk nak catat apa-apa. Okey Cik Azid, kita ke soalan yang seterusnya. Apakah keistimewaan program ini kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang bisnes logistik? Seperti apa yang Cik Azrin tadi bagi tahu, logistik dan bisnes sangat berhubung kait rapat lah kita panggil. Jadi apakah keistimewaan program ini kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang bisnes logistik? Silakan Cik Azrin. Keistimewaan dia dan kelebihan dia, kalau saya nak cakap, saya nak terangkan berkenaan dengan logistik ni sebenarnya, kalau kita ambil dari segi skop, kita ambil dari segi skop kerjaya, bidang logistik ni apa sahaja dalam industri dekat Malaysia ni sebenarnya ada terlibat dalam logistik. Ada terlibat dalam logistik. Tak kira lah dalam untuk kerja kerajaan ataupun dalam sektor swasta. Okey. Dalam sektor swasta ni memang kita cakap sendiri banyak dalam bidang logistik ni. Banyak sangat dalam bidang logistik. Kalau saya cakap peluang untuk peluang kelebihan dalam bidang logistik ni sebenarnya peluang untuk dari segi kerjaya. Kebanyakannya dari segi percentage untuk student tu bekerja tinggi dalam bidang logistik ni, percentage dia. Sebab apa? Saya punya cousin saya sendiri, sepupu saya sendiri, iaitu dalam bidang logistik. Dalam bidang logistik juga. Jadi sekarang ni alhamdulillah dia dah berjaya. Dia dah berjaya bekerja dalam lebih daripada 5 tahun. Jadi sebenarnya dalam saya punya skill saya, kata skill saya ni dari segi makcik saya dan sepupu saya ada related dalam bidang logistik. Jadi saya nampak logistik sebenarnya mempunyai kerjaya ataupun pasaran yang tinggi untuk masa hadapan. Okey, sebab tu saya cakap bidang logistik ni kata macam mana tentang ekonomi sekalipun logistik tu tak akan berjalan. Kita tengok sekarang ni lockdown, kan kita duduk rumah tapi logistik tak jalan. Kan abang postman hantar, abang JNT datang. Jadi tentang kekosongan pekerjaan tu sebenarnya logistik banyak. Cuma kita tak faham. Kan apa itu logistik? Kita tak faham sebenarnya. Kita tak faham apa itu logistik, apa peluang logistik sebenarnya. Logistik, bila kita ada kelulusan diploma logistik, kita akan lebih duduk daripada kita punya kerja kita ni banyak sebenarnya. Kita boleh kerja dekat office, kita boleh kerja dekat pejabat, kita boleh kerja bahagian untuk transportation. Logistik ni dia banyak rangkaian. Orang panggil dia akan belajar tentang supply chain management, dia rangkaian bekalan, dia pusing. Jadi dia banyak. Jadi bila kita ada kelulusan ni, bukannya kita kerja dekat bawah. Kita lebih kepada bahagian pengurusan. Kita lebih kepada kerja bahagian atasan, orang kata dalam kerja pejabat lah. Kan? Jadi bagi saya dan kelebihan ni kepada pelajar-pelajar yang join pada malam ini, kalau awak semua nak habis belajar tu, orang kata nak ada kerja dan orang kata market pasaran dan orang cari kita habis belajar untuk bekerja, bidang logistik lah jawapannya. Bidang logistik lah jawapan dia. Bukan saya nak cakap bidang logistik yang terbaik, kan? Tapi saya cakap industri sangat-sangatlah memerlukan kepakaran dan
orang-orang yang mempunyai kelulusan dalam bidang logistik. Industri memerlukan. Sebab apa? Kita tengoklah, lockdown pun logistik tak jalan. Kan, lockdown pun ekonomi tetap berjalan. Luar negara pun tetap berjalan. Kan, transportation, shipping, darat, laut dan udara tetap berjalan. Kan, bukannya kita habis diploma logistik, kita habis belajar, kita jadi driver lori, bukan. Kita lebih kepada bahagian atasan, kita lebih kepada bahagian pengurusan. Lebih kepada kerja dekat pejabat. Kan adalah macam mana sektor-sektor ataupun cara-cara kita bekerja. Kan, macam mana kita nak import export barang, macam mana kita nak buat rakaian bekalan, kan kita akan belajar tentang freight forwarding. So banyak lagi. Subjek-subjek tu sangat-sangatlah orang kata banyak, dan awak masuk dalam diploma in logistik, awak akan tahu apa itu logistik. Baru kita akan nampak, okey, ini logistik sebenarnya. Baru kita nampak keliling kita ni sebenarnya logistik. Keliling kita ni sebenarnya kiri kanan perabot depan belakang semua adalah logistik. Itulah maksud saya logistik, dan itulah kelebihan Encik Isa. Okey, kita ambil soalan daripada chat box, daripada Syazwana. Better ambil diploma ataupun foundation? Mana yang lebih baik? Syazri. Kalau kita ada kelulusan 5 kredit dalam SPM, kita boleh ambil terus pergi ke foundation. Sebab apa? Foundation adalah fast track. Fast track terus lompat ke ijazah. Kalau kita kurang daripada 5 kredit, kita ambil diploma. Itu dah. Tapi kalau pendapat saya, tanya saya, okey, orang yang masuk foundation ni dia ada matlamat nak pergi ke ijazah. Dia terus nak pergi ijazah. Dia tak nak terus kata tak nak jalan lambat, dia nak langkah cepat. Dia nak langkah cepat untuk berjaya. Jadi ambillah foundation untuk langkah cepat berjaya. Sekiranya awak dapat 5 kredit. Okey, kalau kata awak tak cukup 5 kredit SPM, awak ambil diploma. Awak tetap boleh berjaya. Sebab apa? Langkah dia agak lambat sikit. Sebab apa? Tempoh pengajian 2 tahun setengah. Sambung degree 2 tahun setengah lagi. So agak lambat sikit. Ada beza sikit berapa bulan dan berapa tahun dekat situ. Tapi tetap boleh berjaya. Kalau nak cepat, SPM bagus, 5 kredit, ambil foundation terus. Okey, Cik Aziz, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Mungkin pelajar ni baru masuk, tapi kita sebenarnya dah bincang berkenaan dengan syarat kelayakan. Boleh tak Cik Aziz terangkan secara ringkas berkenaan dengan syarat kelayakan untuk ambil diploma? Mungkin nak start daripada sertifikat sampai ke diploma, dan juga yang terakhir adalah ijazah. Boleh Cik Aziz terangkan semula? Boleh, saya terangkan semula. Okey. Syarat kelayakan sekiranya yang masuk hari ni dan masuk malam ni ataupun kawan-kawan yang minat dalam bidang logistik, syarat kelayakan untuk sijil iaitu Certificate in Business Study. Yang tak cukup syarat, tak cukup SPM mempunyai 3 kredit ke bawah, dia ada 1 kredit saja. Okey, dan BM sejarah dia lulus. Okey, tapi dia nak berjaya juga dan dia nak lanjutkan pelajaran juga dalam bidang logistik, dia ambil sijil dulu. Okey, syarat dia 1 kredit ataupun 2 kredit. Okey, BM dan sejarah wajib lulus, dia ambil sijil dulu. Sijil iaitu business study. Okey, sekiranya student tu dapat 3 kredit dalam SPM, okey, 3 kredit dalam SPM, dia boleh ambil jurusan diploma in logistik. Okey, dia ada 3 kredit dalam SPM, BM dan sejarah dia wajib lulus, dia boleh ambil diploma dalam bidang logistik. Okey, diploma logistik, pengurusan logistik lah. Okey, kalau kata dia ada diploma di universiti lain ataupun di mana-mana universiti. Okey, dia ada diploma dalam universiti lain ataupun di mana-mana universiti, dia boleh ambil terus pergi ke peringkat ijazah. Peringkat ijazah ni dia kena ada 2.0 CGPA. CGPA. Okey. Tapi saya lupa satu lagi subjek, iaitu foundation. Okey, foundation ni yang mana dia fast track untuk lompat terus pergi ke peringkat ijazah. Foundation belajar setahun je. Dia terus lompat ke peringkat ijazah nanti. Okey, belajar setahun, ijazah 3 tahun. Okey, jadi 4 tahun dia dah ada segulung ijazah lah. Nak masuk untuk foundation, syarat wajib dia iaitu 5 kredit. 5 kredit ada foundation dan dia boleh masuk ke peringkat foundation terus pergi ke ijazah. Cik Azri, boleh tak bagi tahu apa itu kredit? Mungkin pelajar-pelajar dia tak tahu apa itu kredit. Kredit ni secara dia jelasnya lah. Ke pujian.
A, B dan C iaitu kepujian lah, iaitu kredit lah. A, B dan C D lulus. A, B dan C iaitu kredit ataupun kepujian. Okey, satu lagi Cik Sid saya nak tambah Siapa yang masuk hari ni, okey, boleh stay dan boleh tunggu sampai ke last sekali kita akan terangkan tentang beasiswa. Kita ada special pada malam ni kita ada bagi beasiswa pada student. Ya, yang itu memang sengaja saya simpan yang terakhir. Yang itu memang di dalam list soalan saya nak tanya pada Cik Azrin sendiri. Okey Cik Azrin, kita dah ke ruangan chat box, semuanya dah terjawab. Okey, tempoh pengajian mungkin Cik Azrin ada terangkan untuk program asasi dan juga lanjutan ke ijazah. Boleh tak Cik Azrin terangkan berkenaan dengan program sertifikat di mana dia belajar berapa tahun? Sebab kita pun baru tahu ada pelajar yang baru masuk mungkin dia tak perasan, dia tak dengar. Boleh tak Cik Azrin jelaskan sekali lagi berkenaan dengan sertifikat secara ringkas je Cik Azrin? Sertifikat berapa tahun, diploma berapa tahun, ijazah berapa tahun? Okey, untuk sertifikat 1 tahun 4 bulan. Okey, wajib awak sambung ke peringkat diploma. 2 tahun 6 bulan untuk peringkat diploma. Kalau kita ada kelayakan yang cukup, kita boleh terus sambung diploma. Kalau kita kurang berkelayakan, kita ambil sijil dulu. Okey, untuk diploma 2 tahun 6 bulan termasuk praktikal. Okey, bila kita ada kelayakan diploma ataupun kita ada kelayakan diploma di universiti-universiti lain, sambung terus peringkat ijazah. Ijazah kita 3 tahun. Okey, ijazah kita 3 tahun. Okey, tapi kalau kata student tu ada kelulusan daripada diploma kita sendiri, daripada diploma, dia akan pergi ke ijazah, dia jadi masa singkat lah. Okey, tapi ijazah 3 tahun lah. Okay. Cik Azrin, kita ke soalan yang seterusnya, di mana soalan ni saya create dan masa sama pun ada juga dibangkitkan di dalam chat box. Okey Cik Azrin, tempat pengajian di mana? Ada dekat Sabah ataupun tak ada? Dan sekiranya untuk sekarang ni, kita pun tahu musim COVID-19, apakah mood pengajian yang bersesuaian dengan masa sekarang ni? Boleh. Okey, untuk setakat sekarang ni kita punya pengajian dan kampus kita dekat Petaling Jaya Selangor. Dan baru-baru ni dan kita sekarang ni ada kampus baru di Ceras so cantik dan orang kata bangunan di Ceras. Jadi itu adalah kampus kita dan mungkin pelajar bila yang mendaftar dia akan tempatkan di Ceras nanti. Kan di Sabah tak ada dek, Sabah tak ada, hanya di Semenanjung saja. Okey. Apa tadi soalan lain satu lagi? Mood pengajian untuk musim PKP ni. Okey. Mood pengajian kita secara penuhnya belajar secara online. Okey, untuk setakat PKP sekarang ni, di musim PKP kita belajar secara online. Jadi nanti bila habis PKP dan COVID dah tak ada apa semua, kita akan maklumkan kepada pelajar semua boleh datang ke kampus lah untuk belajar secara face to face. Tapi untuk setakat sekarang ni kita belajar secara online dan kita ada sistem kita dan kita ada mempunyai web ataupun apps kita sendiri yang mana untuk pelajar-pelajar ni belajar secara online dalam kita punya pengajian mood secara online. Okey Cik Azrin, itu kita untuk sekarang ni semua orang tahu kita kena belajar secara online. Tapi mungkin ada masalah dari negeri Sabah dan juga Sarawak di mana mungkin diorang punya line tak cukup ke, tak kuat ke dan sebagainya. Pihak Saitu Universiti ada sediakan training center di mana-mana untuk pelajar-pelajar boleh datang ke situ ke, sebab memandangkan kita tak ada kampus di Sabah dan Sarawak, ada tak training center yang mereka boleh datang untuk menimba kelas secara online? Ada, di Sabah dan Sarawak kita ada training center dan training center ni untuk setakat sekarang ni pelajar tu boleh belajar dekat sana sehinggalah habis PKP. Maksudnya mungkin kita jangkakan sampai tahun depan lah. Mungkin sampai tahun depan tapi bulan berapa saya tak tahu. Tapi kita ada sampai kat sana, kita ada dekat sana training center dan dia akan beroperasi kat sana sekiranya pelajar-pelajar mempunyai ada lain masalah ke kan, tak boleh nak study dekat sini jauh. Dia ada masa lebih kurang dalam setahun lagi untuk belajar secara online ataupun dah habis PKP dia nak datang dekat kita punya training center Sabah dan Sarawak boleh pergi ke sana. Tapi selepas COVID dah clear habis semua, okey kita akan tutup training center dan student semua diwajibkan untuk datang ke kampus untuk belajar secara face to face.
Kita ke soalan yang seterusnya. Mungkin kita akan ambil soalan daripada chat box sekiranya ada. Okey, ramai yang tanya berkenaan dengan berapa bayaran untuk yuran pengajian, cara nak mendaftar, bila new intake. Okey, yang itu kita akan go through soalan-soalan anda, tapi kita nak bincang dengan satu soalan yang boleh dikatakan semua orang menunggu daripada Cik Azrin sendiri. Okey, pihak Zaitun University College, adakah dia memperuntukkan beasiswa kepada pelajar-pelajar sekiranya pelajar berminat untuk sambung belajar di Zaitun University College? Tak kira lah program apa yang kita tawarkan adalah program diploma dan ijazah, maybe certificate ataupun foundation. Adakah ada ada beasiswa tak untuk program-program yang ditawarkan? Ada. Okey, kita ada beasiswa untuk foundation. Okey, kita ada beasiswa sepenuhnya beasiswa untuk foundation. Okey, kita ada beasiswa untuk sijil. Okey, kita ada beasiswa untuk program diploma, separa beasiswa untuk program diploma, separa beasiswa untuk program ijazah. Jadi, beasiswa ni Cik Isa kategori dia lain-lain, tapi sangat-sangatlah terhad. Okey, sangat-sangatlah terhad. Jadi untuk program untuk logistik ni pun kita ada kelebihan dia yang mana kita menawarkan, kita ada kota untuk beasiswa. Kita ada kota untuk beasiswa. Mungkin 30 orang pada malam ini, saya yakin yang mana 30 orang ni boleh dapat kota beasiswa tu dan dapat menjimatkan lagi tentang dia punya dari segi pengajian dia. Jadi kita akan terangkan tentang beasiswa tu nanti, Cik Isa. Okey. Saya rasa boleh terangkan terus kot. Boleh. Kita dah tak ada soalan yang lain. Boleh tak Cik Azrin? Saya ada dengar daripada beberapa kaunselor yang Zaitun University dia ada memperuntukkan beasiswa separa dan juga beasiswa penuh. Betul. Jadi mungkin pelajar-pelajar diorang nak tahu, diorang ni berkelayakan untuk dapatkan beasiswa separa ataupun penuh. Yang mana satu pilihan mereka, mana satu yang mereka dapat, dan adakah ada syarat untuk dapatkan beasiswa tersebut? Mungkin kena bayar ke dan sebagainya. Cik Azrin, silakan. Okey. Beasiswa penuh di mana pelajar-pelajar ni diwajibkan untuk sesi temuruga. Okey, wajib sesi temuruga bersama kaunselor. Selepas dia habis sesi untuk dengan kita punya live ni, Pak Cik Isa, dia wajibkan untuk kontak kaunselor tu semula untuk temuruga secara official, okey, untuk mendapatkan beasiswa. Tapi apa yang saya boleh cakap, siapa yang mempunyai 5 kredit ke atas dalam SPM, okey, 5 kredit ke atas dalam SPM, kita menaja beasiswa tu secara penuh. Ada syarat tak untuk itu, Cik Azrin? 5 kredit SPM. Maksud saya syarat sekiranya kita tawarkan beasiswa penuh dengan 5 kepujian, okay, ada syarat tak sekiranya kalau macam pelajar-pelajar ni nak dapatkan beasiswa tu? Syarat dia dah tentulah ada syarat. Dan syarat ni iaitu kita mempunyai kota. Kita mempunyai kota. Kota kita tu iaitu pelajar yang betul-betul minat. Kan, pelajar yang betul-betul minat. Jadi saya nak tahu kat sini berapa ramai student, okey, yang minat dalam bidang logistik pada malam ini. Boleh komen saya minat. Saya nak tahu berapa ramai. Saya nak tahu berapa ramai yang betul-betul layak dapat beasiswa tu, Cik. Boleh komen minat, siapa yang minat? Ramai. Masa ni ada 2 orang. Cik Azrin, satu lagi soalan. Berkenaan dengan beasiswa, sebab saya nak kena faham betul-betul. Pelajar lagi memang kena faham lah sebab diorang kena tulis dan sebagainya. Okey, program untuk beasiswa yang kita tawarkan ni, adakah bila kita dah bagi beasiswa penuh, dia diwajibkan untuk sambung ijazah? Kalau dia tak sambung ijazah tu macam mana? Okey, untuk foundation. Okey, untuk foundation tu student kalau tak sambung ijazah, rugilah dia tak sambung. Sebab apa? Sijil yang dia belajar untuk asasi ni adalah fast track. Okey, maknanya dia wajib sambung ijazah. Okey, dia wajib sambung ijazah. Sebab apa? Syarat dia wajib sambung ijazah. Sebab kalau dia tak sambung ijazah, sijil untuk foundation ni dia bukan boleh digunakan untuk bekerja. Kan? Dia hanya adalah fast track laluan. Okey, dia sama macam
sama macam matrikulasi, sama macam STPM. So wajib sambung ke peringkat ijazah. Dia adalah fast track. Itu adalah foundation. Kita masuk yang untuk diploma pula, Cik Sir, boleh? Okey. Teruskan. Okey. Diploma kita akan bagi dia syarat diploma nak masuk kena ada 3 kredit SPM. 3 kredit SPM. Jadi pelajar tu dia akan dapat separa beasiswa. Separa beasiswa. Kita bagi dia separa beasiswa. Maksudnya separa tu apa? Separuh beasiswa. Lebih jelas dia separuh beasiswa. Dia tak dapat penuh tapi dia dapat separuh beasiswa. Tapi dapat jugalah beasiswanya. Kan? Tapi dia ada peruntukan dia. Dia ada peruntukan beasiswanya yang kita dapat berapa. Bukannya semua jumlah yang kita dapat macam asasi tadi. Dia ada separuh beasiswanya kita akan bagi kepada student tu. Tetapi dia perlulah melalui sesi temuruga bersama kaunselor. Perlulah kontak kaunselor tu selepas habis live ni, kontak macam mana saya nak dapatkan beasiswa tu, Encik. Boleh saya tahu tentang lebih lanjut tentang sesi temuruga bersama Encik untuk saya cara pendaftaran. Dia kena hubungi kaunselor tu selepas tu nanti, Cik. Okay. Kita go through tu nanti berkenaan dengan kaunselor, kena bincang balik dengan kaunselor sebagainya. Okey, untuk ijazah ada tak beasiswa yang ditawarkan? Ijazah pun secara ada. Ringkasnya, Cik Azri. Separuh beasiswa. Separuh beasiswa. Okey, satu lagi program sertifikat. Sertifikat kita akan bagi dia sepenuhnya beasiswa, wajib sambung peringkat ijazah. Sebab apa? Itu syarat dia lah. Sijil ni dia orang kata wajib sambung sebab apa kita dah bagi tajaan pada dia. Sijil wajib sambung untuk peringkat diploma. Okey, baik. So kita dah go through berkenaan dengan beasiswa. Kita nak berbincang berkenaan dengan yuran pengajian. Berapakah yuran pengajian? Okey. Saya sebelum kita bagi tahu lah, sebelum Cik Azrin bagi tahu berapa yuran pengajian yang pihak Saitu Universiti berikan kepada pelajar-pelajar. Boleh kalau boleh kepada pelajar-pelajar yang ada di dalam live webinar kita, kalau nak catat apa-apa boleh catat. Kalau korang boleh rakam, tu lagi baguslah. Boleh berbincang dengan ibu bapa untuk bagi tahu kepada mereka semua yang yuran pendaftaran, kita ada beasiswa dan sebagainya, tu memudah lagi untuk anda nak mendaftar lagi lah. Okey, Cik Azrin. Okay. Boleh Cik Azrin terangkan berkenaan dengan berapa yuran untuk pengajian ke pendaftaran dan sebagainya yang disediakan oleh Saitu University College? Tak kira semua program. Kalau boleh Cik Azrin terus bagi tahulah semua program sekali. Okey, untuk yuran pendaftaran iaitu wajib di mana yuran pendaftaran wajib untuk permulaan yang mana pelajar perlu buat bayaran iaitu sebanyak RM500. Okey, RM500 iaitu yuran pendaftaran wajib yang pelajar-pelajar perlu buat pendaftaran. Tak kiralah pelajar tu ambil dalam bidang sijil ke, diploma ataupun ijazah. Okey, dan dekat situ dia ada resources fees dan academic fees. Iaitu pelajar tu wajib untuk berurusan dengan kaunselor. Okey, dan yuran pengajian berapa dia dapat beasiswa, dia wajib berurusan dengan kaunselor. Sebab apa, Cik Sir? Saya tak boleh nak terangkan sebab apa kita tak tahu sama ada pelajar ni layak sijil ke, pelajar ni layak diploma ke, pelajar ni layak ijazah. Kan? Jadi saya bagi tahu random yang mana yuran pendaftaran, okey, yang mana awak untuk mendaftar pada program ini iaitu RM500. Okey, dan tentang resources fees, academic fees dan yuran pengajian penuh dan berapa beasiswa awak wajib untuk hubungi kaunselor berapa saya dapat beasiswa dan berapa orang kata berapa lagi yang saya perlu buat bayaran. Dia adalah dia punya pengiraan. Jadi selepas ni, Cik Sir, saya nak pelajar-pelajar ni hubungi kaunselor. Jadi dia terus boleh dapat. Baik, kita ke ruangan yang seterusnya nanti, di mana nanti saya akan minta untuk Cik Azrin minta untuk mereka semua berurusan dengan kaunselor. Kita ada satu soalan di ruangan chat box daripada Gan Kai Ting. How does accommodation? Dia tanya tentang penginapan. Ada penginapan yang disediakan oleh pihak Saitu Universiti? Ada, kita ada sediakan penginapan, kita juga ada sediakan pengangkutan. Untuk setakat sekarang ni, memang pelajar tak perlu datang ke kampus dan tak perlulah duduk kita punya hostel sebab apa belajar secara online.
Okey, jadi bila dia datang sini kita ada sediakan lah. Kita ada sediakan penginapan, pengangkutan pun kita sediakan. Tak ada masalahnya itu. Okey. Memang kita sediakan sampailah pelajar tu habis belajar. Boleh duduk kita punya hostel ataupun asrama kita. Okey, soalan yang terakhir Encik Azrin. Sebelum kita menutup program kita pada hari ini, cara untuk mendaftar. Sebab pelajar-pelajar yang ada di dalam ini kemungkinan besar yang ada di dalam ini semuanya berminat nak mendaftar. Jadi bagaimana cara nak mendaftar? Adakah kena datang ke kampus ke ataupun bagaimana? Mungkin Cik Azrin tadi ada bagi tahu berurusan balik dengan kaunselor. Adakah Ya. cara pendaftaran kena berurusan dengan kaunselor? Okey. Sekiranya pelajar yang berminat, saya nak tahu berapa ramai hari ini yang minat nak mendaftar. Komen minat daftar. Saya nak tahu berapa ramai yang minat. Saya nak dapatkan kuota beasiswa tu. Minat daftar. Saya nak tahu berapa ramai yang minat daftar pada malam ini. Kita ada 32 orang yang minat daftar. Tulis komen minat daftar. Okey, saya nampak kat situ ramai yang minat mendaftar. Azrin, Okay. saya ambil satu soalan boleh? Boleh. Satu saja soalan daripada Zaidatul Saidin. Boleh terangkan pecahan bayaran bagi sijil? Mungkin dia tanya pasal yang sertifikat bisnes tadi. Dia nak tahu tentang pecahan bayaran. Okey. Untuk sijil dia mempunyai tajaan kita mempunyai tajaan iaitu pun Beasiswa lah. Ya, beasiswa. Jadi tentang pecahan-pecahan tu semua tak perlu dipikirkan. Dia tak perlu dipikirkan sebab apa? Macam saya cakap Semudah senang cerita, dia ada beasiswa. Okey. Foundation ada beasiswa, diploma pun ada beasiswa, separa beasiswa. Okey. Tak perlu dipikirkan tentang pecahan-pecahan. So nak tahu macam mana berapa yuran tu sebenar ataupun berapa saya dapat beasiswa tu cik. Macam saya tak percayalah cik saya dapat beasiswa, hubungi kaunselor. Itu yang kita nak tu. Sekejap lagi kita akan cakap tentang macam mana nak hubungi kaunselor cik Sir. Macam mana tu Encik Azrin? Macam mana kalau student ni nak hubungi kaunselor. Nanti sekejap lagi saya akan terangkan. Baik. So kalau kita tengok di ruangan chat box ramai yang berminat. Jadi Cik Azrin bolehlah kita habiskan dengan sesi yang terakhir. Sekiranya Cik Azrin nak tambah apa-apa ke? Boleh. Berkenaan dengan pelajar-pelajar ni? Boleh cik Sir. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Okey, tentang logistik saya ambil ringkasan tentang logistik. Logistik ni adalah satu program ataupun bidang yang orang kata menepati pasaran kerjaya sekarang. So awak tak perlu risau. Okey, kalau kata awak mempunyai diploma dan ijazah, peluang pekerjaan dan peluang untuk awak dapat habis belajar nanti untuk kerjaya tu, okey, demand di pasaran tu sangat-sangat dimemerlukan. Okey. Dan Cik Azrin, sebab sebut pasal benda tu, saya terus terlintas ada soalan. Boleh ke saya tanya? Boleh. Macam Cik Azrin tadi cakap memang menepati pasaran. Adakah program ni dia boleh dikatakan kalau dah habis belajar ni ada peningkatan dari segi pengangguran untuk lepasan pelajar diploma ke ijazah ke? Untuk dan ada tak permintaan kerja kosong yang banyak ke untuk program ni? Okey, memang banyak. Sebenarnya kalau kita tahu sendiri dalam bidang logistik ni, orang kata dari segi industri dan kekosongan pekerjaan tu sangat-sangat memerlukan. Kita tengok kita ambil simple je. Kita ambil PTP ataupun di pelabuhan-pelabuhan di Pengerang Johor. Dulu kita tahu 5 tahun lepas Pengerang Johor ramai sangat. Setiap kali saya orang Johor. Jadi setiap hari tu saya dapat iklan. Masa tu saya orang kata bukan 5 tahun lepas. 10 tahun lepas, 5 tahun lepas, 10 tahun lepas pun masa tu tak silap saya baru nak buat 5 tahun masa tu, masa saya di Johor Bahru, saya dah bekerja di Zaitun University tapi saya dapat lagi info-info yang mana kawan-kawan saya masih menganggur, banyak kekosongan dekat Pengerang Johor. Banyak kekosongan. Jadi kita tahu sendiri tentang kekosongan dan peluang pekerjaan dalam industri logistik ni, orang kata tak perlu dipikirkan dan tak perlu risaukan. InsyaAllah saya cakap, saya tak boleh nak janjikan habis 100% habis belajar tu ada kerja. Kan pelajar tu tetap kena usaha, kena tenaga. Tapi kena ada kemauan belajar sendiri kan. Percentage untuk bekerja ataupun pekerjaan tu dalam bidang logistik sangat-sangat lah orang kata demand di pasaran. Percentage untuk menganggur tu sangat-sangat kecil, melainkan awak habis belajar, awak malas nak bekerja. Itu yang orang kata orang tak boleh buat apa lah. Kalau dia sendiri nak malas kan. Tapi kalau kata
peluang kekosongan dan demand di pasaran kerjaya adalah logistik. Bidang logistik ini orang kata tak lapuk di zaman. Macam mana pun ekonomi, lama mana pun bidang logistik tetap kukuh dekat mana sekalipun di Malaysia, luar negara dan seluruh dunia. Apa yang saya faham dari segi sudut logistik ni, selagi Selat Melaka tak dihalang kapal mana-mana, saya rasa Selat Melaka boleh dikatakan menjadi tumpuan dunia untuk pelabuhan logistik. Betul. Apa yang saya faham. Betul. So Okey, sebenarnya kalau saya ambil sikit lagi Cik Isa. Sebenarnya kita dalam Malaysia ni adalah kategori orang kata import export ataupun company logistik orang kata yang antara yang pesat. Kita dah jadi logistik hub dekat Malaysia tau sebenarnya Cik Isa. Kita dah jadi logistik hub dekat Malaysia ni sebenarnya. Jadi pelajar-pelajar ni orang kata kena upgrade, kena tahu tentang logistik dan ambil peluang ni. Jangan duduk dalam takutnya tak tahu dan tak faham. Kan ambil peluang-peluang sekarang ni. Jadi ekonomi makin maju, kita kena faham tentang logistik dan kita kena ambil pengedaran zaman. Apa peluang-peluang, apa kos-kos yang market dekat pasaran sekarang. Baik, Cik Azrin, kita boleh tamatkan sesi live kita pada hari ini. Tapi sebelum tu boleh tak Cik Azrin bagi tahu macam mana cara nak berurusan dengan kaunselor, ataupun mungkin diorang tak tahu siapa sebenarnya kaunselor mereka. Jadi boleh tak Cik Azrin terangkan siapakah kaunselor mereka untuk mereka nak berurusan untuk mendaftar, dan Cik Azrin boleh rumuskan secara ringkas untuk kita tamatkan kita punya live webinar kita pada malam ni. Silakan Cik Azrin. Okey, yang mana kamu dapat link untuk join di Zoom pada malam ini itu adalah kaunselor. Kita mempunyai kaunselor-kaunselor yang terletih dan mempunyai kepakaran-kepakaran tentang penerangan tentang program, dan dia juga orang kata staff di Zaitun University untuk buat sesi temubuka. Jadi dapat link itu adalah kaunselor. Selepas ni saya nak semua yang mana berminat pada malam ini, yang komen pada malam ini, okey, WhatsApp kaunselor yang bagi link tu. Kaunselor yang bagi link tu itu adalah kaunselor kamu. Okey, WhatsApp dia pada malam ini. Okey, WhatsApp kaunselor tu. Sekarang pun dah boleh WhatsApp. Okey, sekarang pun dah boleh WhatsApp. Bagi tahu macam mana cara untuk mendaftar. Saya nak sesi temuruga pada hari Isnin. Okey, saya nak pada malam ini buat tindakan. Jangan lambat-lambatkan, sebab apa? Sekarang musim COVID ni lah musim untuk kita mulakan pengajian. Langkah untuk ambil jurusan dalam bidang logistik adalah langkah terbaik. So, siapa yang bagi link itu adalah kaunselor, dan dia akan terangkan tentang pendaftaran dan dia akan buat sesi temuruga secara Google Meet ataupun Zoom melalui esok. Kaunselor-kaunselor kita akan buat sesi secara temuruga melalui Google Meet ataupun Zoom. Dia akan terangkan tentang beasiswa, dia akan terangkan tentang bab yuran, dia akan terangkan apa kelebihan kat sini, dia akan terangkan A to Z. WhatsApp student, WhatsApp kaunselor tu dan kejar kaunselor tu pada malam ini juga. Boleh? Okey, baik. Daripada Tanus Raga Vetra, dia ada bertanya tentang boleh share link. Saya rasa mungkin dia tak jelas berkenaan dengan itu, tapi saya rasa saya boleh jelaskan yang ini. Okey. Kita tak boleh nak share link, tapi apa yang kita maksudkan adalah di manakah Tanus dapat link untuk Tanus join live Zoom kita pada malam ni. Kepada siapa? Kepada orang mana yang Tanus dapat link untuk join di dalam live Zoom tu. Kalaulah Tanus tahu siapa orangnya, itu adalah kaunselor anda. Secara ringkaslah supaya Tanus boleh faham siapakah kaunselor yang terlatih dari Zaitun University College. Jadi Tanus boleh berurusan semula kepada beliau untuk bertanya tentang macam mana cara pendaftaran, berapakah yuran pendaftaran, dan apa-apa soalan yang Tanus nak tanya ataupun yang lain-lain nak bertanya, silakan. Itu memang tujuan kenapa kita lantik kaunselor yang terlatih ini, untuk assist anda semua untuk mendaftar nanti. Okey, Cik Azrin, kita dah kesuntukan masa, boleh dikatakan kita dah bersiaran selama sejam. Kita dah orang kata apa, overrun kita punya masa. Boleh Cik Azrin bagi rumusan ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar sekiranya mereka ingin mendaftar? Okey, nasihat saya siapa yang ingin mendaftar, rebutlah peluang ini.
okey, dalam industri logistik. Okey, sekarang ni kalau musim PKP dan musim COVID ni, orang kata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan datang, masih orang kata bidang ni tak lapuk di zaman dan peluang pekerjaan makin lama makin banyak kekosongan dan makin lama makin banyak company-company dekat luar sana. So ambillah peluang ni, ambil dah bertindak daripada sekarang. Janganlah lambatkan untuk peluang-peluang yang kita ada sekarang ni. Sebab apa? Industri logistik dekat luar sana tu banyak tengah berkembang pesat. Sekarang ni kita nak lahirkan apa orang kata kepakaran yang baru mempunyai dalam bidang logistik. So ambil peluang ni untuk belajar di Zaitun University. Okey, baik. Terima kasih Cik Azrin kerana penerangan yang sangat jelas berkenaan dengan program logistik dan lain-lain. Terima kasih. Saya ucapkan Cik Azrin. Sama-sama. Terima kasih Cik Isa. Terima kasih pada yang join pada malam ni. Okey. Suka saya ingatkan sekali lagi kepada pelajar-pelajar sekiranya ingin berurusan dengan kaunselor, bila tamat sesi live kita pada malam ini boleh terus berurusan dengan kaunselor. Tetapi sekiranya kalau ada ibu bapa yang ingin berurusan sendiri dengan kaunselor tu, itu lebih bagus sebab boleh dikatakan kita bukan setakat menerima pelajar sahaja untuk kita nak mendaftar, tapi ibu bapa boleh membantu anak-anak untuk nak mendaftar. Kita memang tak ada masalah. Cuma apa yang kita nak sampaikan berkenaan dengan apa yang kita bagi tahu pada hari ini adalah semua urusan dari segi kelas, pendaftaran, pembayaran yuran, semuanya kita akan lakukan secara online. Jadi jangan takut dan jangan risau sebab kaunselor-kaunselor yang ada di Zaitun University College adalah sangat terlatih di mana mereka semua ada tanggungjawab untuk memastikan pelajar-pelajar sekiranya berminat dia akan mendaftar. Itu memang polisi asal yang dah ditetapkan oleh pihak Zaitun University College kepada semua kaunselor yang ada di Zaitun University. Jadi setakat ni itu saja daripada saya. Saya Isa Hashim. Kita berjumpa di segmen yang lain dengan topik yang lain di waktu yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua. Selamat malam dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Ramai yang masih join kita dalam ni. Dah tu. Kita boleh tutup dah ni. Kita dah tak ada apa yang kita nak share malam ni. Jadi saya minta izin kepada anda semua untuk remove anda semua. Jangan marah kalau terkena. Alamak. Oi. Yalah kau. Aku guling dulu. Guling sial kuat.
Dah lama dah tak cerita pasal logistik, aku guling je tu. Tak apa, ulang banyak kali okey. Yap. Jap. Kalau minat untuk daftar, boleh direct WhatsApp saya. Ada ni tak? Student kau tak? Ada. Aku ingatkan tak masuk sial. Ada ke student kau masuk? Ha, Ya. ada WhatsApp. Mari terus WhatsApp ni. Ya. Dah lama ada ni. Aku tadi belas je semua. Betul, macam kau kadang-kadang ada orang minat logistik kan. Budak ni memang minat logistik pun. So ada tu. Saya tak ada orang tak orang masih minat WhatsApp aku. WhatsApp aku balik respon. Tak ada saya. Betul.